Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Saudara, apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Saya hari ini, minta maaf, terpaksa buat live awal sedikit seperti biasa. Maklum sajalah, musim-musim sekarang ni, saudara, adalah musim pilihan raya. Jadi, waktu saya pun tak menentu, saudara. Apa khabar anda semua? Saudara Muhammad Syahrul, Abdul Karim. Begitu juga dengan Cik Mat Muhaini. Apa khabar daripada Bukit Gantang, ya? Saudara Faizal, Ayub, Acoy. Saudara Ahmad. Ini mata pun tak pun nak terang, saudara. Saudara Jaafar Syuhadah. Selamat, terima kasih. Saudara Abu Nems. Begitu juga dengan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf. Teman di Instagram, saudara, saya Wayamaun Muhammad Din. Muhammad Din. Mat, siapa nama dia? Muhammad Ismail, saudara Jonathan Hamzah. Ya, saudara, begitulah keadaannya tua-tua begini, saudara. Saya live ni gunakan telefon saja. Ini telefon cap ayam pula tu, saudara. Tak ada skrin. Yalah, maklum sajalah. Ini tuber cap ayam. Baik, saudara. Bagaimanapun, seperti biasa, saudara, saya agak sedih, saudara. Kerana hari ini laporan yang saya terima daripada saudara Jamil Idris dan saudara Rio melaporkan bahawa setakat hari ini ada lagi 3 kematian, saudara. Semalam jangkitan virus corona terlalu tinggi, saudara. Semalam 3,245. Tapi bagaimanapun, alhamdulillah, hari ini nampaknya ada berkurangan kepada 2,882. Dan hari ini adalah tanggal 13 November. Tarikh ke berapa hari saya tak tahulah. Sebab ada dalam komputer saya di Kuala Lumpur. Jadi tak dapat saya nak menyatakan berapa lama dah negara kita ini mengalami virus corona, saudara. Dan saya nampak terdapat lebih kurang 10 negeri yang jangkitannya melebihi 100 orang. Jangkitannya semalam, saudara. Iaitu di Selangor, contohnya 1,240. Tinggi, saudara. Selangor 1,240, wilayah persekutuan susut, agak begitu mengembirakan, 227 saja, tidak lagi ribuan. Tetapi di Sabah ada 257, di Sarawak ada 104 jangkitan, di Kedah 109, Pulau Pinang masih lagi tak cerai, berada 190. Di Perak susut sedikit, iaitu pada 107, Negeri Sembilan 121. Cuma saya hairan bagaimana Pahang yang selama ini cuma lebih kurang dalam 60-70 jangkitan. Semalam jangkitannya melonjak kepada angka 103. Begitu juga di Melaka adalah 158 jangkitan. Jadi sebab itu saya selalu berpesan pada anda semua. Saat-saat kita berkempen atau hadir di majlis-majlis, pastikan adanya penjarakan sosial. Kalau tak nak pakai pelitup muka pun, lakukan penjarakan sosial. Dan bila balik rumah, pastikan jaga kebersihan, sabun dan sebagainya, saudara. Saya nak cakap lebih daripada itu tak mampu sebab saya bukan Menteri Kesihatan. Menteri Kesihatan pun sekarang tengah sibuk berkempen, saudara. Baik. Kita terus kepada apa yang perlu saya jelaskan kepada anda. Hari ini adalah sudah masuk hari yang ke-8. Tinggal 6 hari saja lagi, saudara, rakyat akan membuat keputusan siapakah calon-calon yang akan mereka menangi. Sama ada parti-parti mana yang akan membentuk kerajaan. Saudara, walau bagaimanapun, saudara, saya melihat. Ini saya berjalan daripada satu negeri ke satu negeri. 2 hari lepas saya berada di Pahang. Sebelum itu saya berada di sekitar wilayah Persekutuan. Sebelum itu saya berada di Shah Alam. Saya berada di Bagan Datuk. Dan hari ini saya berada di Langkawi, saudara. Di Langkawi ini saya nampak kempen-kempennya tidaklah sehebat bagaimana yang di kota-kota, saudara. Sebab itu saya katakan, macam di Johor Bahru, ya, di Kota Melaka, di Alor, maupun di Ipoh Perak, saudara. Ramai
Tapi di sini nampak gayanya tidaklah begitu meriah. Suasananya sedikit demi sedikit. Maklum sajalah secara kawasan bukan lagi dilihat kawasan tumpuan. Tapi saya harus hadir ke Melangkawi ini untuk melaporkan. Kerana di sini adalah calon yang dilihat oleh dunia sebagai calon yang begitu proflik, iaitu Tun Dr. Mahathir. Tapi saya nampak tak ada kempen-kempen pun. Ini tanda-tanda yang tidak begitu baik untuk Tun Dr. Mahathir. Saya melihat, saudara. Rasa-rasanya sukarlah sebab jentera parti tidak begitu bersemangat nampaknya. Bendera-bendera memang. Poster-poster bendera, tapi bendera Parti Pejuang kurang. Yang banyak menguasai sekarang ni saya lihat adalah parti daripada Perikatan Nasional. Maklumlah, secara parti yang punya banyak wang. Sebab itu, bagi saya, ini soal bendera bukanlah yang akan menentukan siapa calon yang akan dipilih. Tapi saya rasalah, saudara, jauh di sudut hati saya yakin bahawa rakyat sudah pun membuat ketetapan. Sebab itu, kempen-kempen yang ada di luar kota, saudara, tidak begitu, nampaknya bukanlah lesu, saudara, tidak begitu meriah. Kerana mungkin rakyat sudah pun membuat ketetapan. Malahan, tahun ini, pilihan raya kali ini, saya yakin, media sosial memainkan peranan begitu besar. Jadi mungkin makcik-makcik, Makcik Kiah, Makcik Limah di rumah, mereka melihat apa yang dipaparkan oleh media sosial. Jadi, kepada calon-calon, kepada parti-parti, pimpinan parti, pergunakanlah sehabis mungkin dalam tempoh 6 hari ini dalam media sosial. Kerana mungkin kalau nak turun, cuaca redup, hujan, orang pun tak nak pergi juga kadang-kadang. Jadi mereka melihat melalui media sosial, saudara. Saudara, saya nak tengok teman-teman kita apa khabar, saudara Saleh Lembang, saudara Musang Berjanggut. Saya bermalam di rumah Tun Mahathir. Tak tahulah saya ada ke tak ada rumah Tun Dr. Mahathir. Rasanya dia duduk di hotel, saya rasa saya lah. Saudara, ini gambaran yang ada di Langkawi. Bagaimanapun, saya harus mengulas bukan hanya di Langkawi. Saya melihat di Langkawi, kempen Tun Dr. Mahathir dingin sejuk, sesejuk musim tengkujuh, saudara. Saudara Jejaka Warisan, saudara Sajat Put, saudara Bob Azhar. Telefon saya ni, siap ada, siap tak ada. Saudara Puan Puziah Ismail. Selamat malam, saudara. Memang saya terpaksa buat lebih awal sedikit, saudara. Baik. Saya melihat hari ini bahawa walaupun pentas-pentas ceramah ramai orang. Tetapi ramai itu saya kata macam majalah lawak. Orang nak dengar, orang nak yang hadir itu nak dengar apa sembang politik mereka. Tetapi yang saya lihat, saudara, sesuatu yang agak mengecewakan, ia masih lagi berterusan. Sembang politik maki hamun masih berterusan. Tuduh-menuduh masih berterusan. Jadi kesannya saya yakin mungkin sebab itu rakyat bosan untuk menghadiri sesi ceramah-ceramah. Sebab tak habis-habis ceritanya, lain tak ada. Kalau daripada parti pembangkang, serang UMNO, pemimpin UMNO, rasuah, pemimpin UMNO, sakau dan sebagainya. Dan pimpinan UMNO pula dia membalas. Orang itu tak kena, orang ini tak kena. PAS juga membalas. Akhirnya bagaimana apa berlaku di Baling. Dia di Kulim rasanya, tak silap saya. Saya tengok kadang-kadang suasana politik ini sudah berbalik-balik pada zaman dulu-dulu. Kita sudah pun mengamalkan politik melalui media sosial. Tapi pemimpin mereka mengamalkan politik, saya katakan cacah marbah, menggunakan agama. Soalnya kata kalau undi Barisan Nasional masuk neraka. Saya ingat itu satu cara yang tidak sepatutnya. Sudah sampai masanya kita menghentikan. Sebab bagaimana kita nak menghukum orang masuk syurga atau masuk neraka? Ini keadaannya, saudara. Saya rasalah tak seharusnya kita bermain politik yang sebegitu. Bagaimanapun, ini setakat hari ini, secara dapatan saya, walaupun banyak penganalisa politik membuat ramalan itu dan ini, tetapi saya membuat ramalan daripada laporan teman-teman kita di seluruh negara. Mereka mengantar kiriman melalui WhatsApp dan sebagainya, saudara. Dan kadang-kadang dalam WhatsApp itu bergaduh pula. Akhirnya ada teman-teman yang sampai sudah mula ke peringkat tak bertegur siapa. Hanya kerana politik, calon-calon tak ada masalah.
boleh bergurau senda. Tetapi penyokong-penyokong ataupun orang yang terlalu taksub dengan politik, mereka sampai ke tahap memutuskan ikatan silaturahim. Ini tak betul, saudara. Politik tu politik lah, buat apa nak bergaduh. Saudara sokong siapa pun sokonglah. Macam saya tak ada masalah. Saya menyantuni semua kawan-kawan saya yang bertanding dan sebagainya. Ada teman saya bertanding atas tiket bebas. Ada teman saya yang bertanding atas tiket Parti Pejuang. Ada teman saya bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Ada yang bertanding atas tiket DAP. Ada yang bertanding atas tiket Parti Keadilan. Ya, saudara. Ada yang bertanding atas tiket PAS. Ada yang bertanding atas tiket UMNO. Cuma yang saya katakan, UMNO kali ini, mereka bukan lagi sahabat yang rapat dengan saya kerana mereka adalah merupakan generasi, saya katakan, generasi politik kedua. Kerana ramai muka-muka baru yang dikemukakan oleh UMNO. Jadi saya yakin ini kerana Presiden UMNO menyantuni kehendak warga yang selama ini mengatakan mahukan muka-muka baru. Mereka sudah letih dengan keadaan ahli-ahli politik yang masih lagi menjelmakan ini landscape politik macam dulu-dulu. Tak seronok, saudara. Dan kalau inilah saya lihat, kalau mereka yang bertanding, yang naik ke peta-peta politik makin hamun, apakah warna-warni di parlimen nanti masih lagi yang lama? Ini yang saya berpesan pada teman-teman saya, pada anak-anak muda, adik-adik saya dalam UMNO. Calon-calon UMNO, hentikan suasana begitu sebab seandainya anda dipilih oleh rakyat untuk berada di Dewan Rakyat, anda harus memperjuangkan suara rakyat. Kita tak mau lagi nak tengok parlimen itu penuh dengan cacam marba, saudara. Jadi tak tahu apa saya rugilah Barisan Nasional mana tu. Saudara Mazli Samsudin, malam ini Hutan Melentang hadir. Di Hutan Melentang. Hutan Melentang di Bagan Datuk, saudara. Saya berada di Langkawi, saudara. Badan pun tak apa sihat. Baik, saya harus memberi penjelasan. Orang nak kata pun katalah. Saya mungkin bagi agak positif saya nampak. Kerana saya lihat di Perlis kedudukan masih lagi UMNO Barisan Nasional mendahului dengan 2-1. Masih, saudara. Walaupun pelbagai isu dilontarkan, kononnya Padang Besar, ini Ketua Puteri Zaidah Zarek. Sebab beliau tidak turun berkempen. Beliau melakukan kempen melalui media sosial. Jadi Zaidah Zarek tidak turun sebab beliau mengalami kematian suaminya. Nah, dari segi Islam, seorang wanita, kalau kematian suami, dia tak boleh berjumpa orang ramai dalam tempoh 1 hari. Jadi Zaidah Zarek cuma duduk dekat bilik di hotelnya ke ataupun di rumah saudaranya di Perlis, di Padang Besar. Jadi berkempen melalui itu ataupun orang datang menziarahi beliau. Itu saja, saudara. Tapi saya lihat pengikut-pengikutnya, laporan saya dapat, penyokong-penyokong UMNO Barisan Nasional di Padang Besar begitu mantap dan bersemangat untuk memenangkan UMNO Barisan Nasional itu di Padang Besar. Begitu juga di Arau. Laporan saya terima katanya Arau itu yang banyak menjerit sana menjerit sini adalah anak-anak muda kita yang dapat upah, pasang bendera, pasang banner dan sebagainya. Tapi pimpinan orang lama, mereka bersyukur. Kerana kali ini Arau menurunkan muka baru. Ini kehendak mereka. Saya tak tahu. Saya bercakap secara apa yang saya dapat. Begitu juga di Kedah. Itu kalau di Perlis 2, Kedah nampak gayanya masih mantap dengan 6 kursi parlimen. Saya 6. Sebagai contoh, Padang Trap. Saya dipahamkan Langkawi sini sendiri. Saya hadir di Langkawi ni. Saya nampak besar kemungkinan Atuk tewas kali ini dan Langkawi kembali pada UMNO Barisan Nasional. Sebab calon yang diturunkan adalah orang yang macam saya katakan semalam, saya berkesempatan melihat dengan beliau. Saya pergi dengan PDM, pergi ke bilik gerakan, saudara. Dan memang sebenar-benarnya beliau bukan orang luar. Beliau adalah merupakan anak Langkawi. Rupanya dia memanglah dia tidak aktif sebagai ahli politik ataupun ahli UMNO di Langkawi kerana beliau menjawat jawatan sebagai setiausaha sulit kanan kepada Menteri Besar. Daripada 3 Menteri Besar, saudara. Termasuklah saudara Bashar, saudara sebelum itu, Azizan. Dan untuk Menteri Besar yang datang daripada PAS pun masih mengekalkan beliau sebagai setiausaha sulit kanan. Dan beliau telah pun meletakkan jawatan untuk bertanding sebagai ahli parlimen di Langkawi. Artinya,
kandidat ataupun calon yang dikemukakan di Perlis ini bukan calang-calang. Orang yang ada kaliber, yang banyak berjasa dan pernah menjadi ketua pengarah bahagian tanah dan galian di Langkawi ini. Jadi saya lihat semangat penyokong begitu kental. Saya sempat berbual dengan warga keturunan Tionghoa, kedai-kedai mereka. Mereka mengatakan kali ini mereka mau beralih kembali pada UMNO Barisan Nasional. Begitu juga di sini ada lebih kurang 1,600 pengundi keturunan India dan pengundi keturunan Tionghoa ataupun Cina ada 4,680. Mereka memberi detail kepada saya. Jadi kalau 4,600 campur dengan 1,600 sudah ada di situ aja sudah ada 6,000 lebih. Saudara, undi daripada bukan Melayu. Memang majoriti pengundian di Langkawi ini adalah pengundi-pengundi daripada warga Melayu. Dapatan saya sebab saya pergi sampai ke tadi saya makan tengah hari di Kampung Isak memang sedap saudara kedai itu. Wajarlah kalau anda datang ke Langkawi carilah kedai masakan panas Mak tak silap saya. Memang sedap dia punya karinya, ikannya fresh di Kampung Isak saudara. Begitu juga di kawasan Pantai Kok dekat dengan tempat dengan yang dulu hebat dengan dia punya airshow dia. Jadi airshow-nya dah tak ada begini malap. Ekonomi di Langkawi memang malap. Tambah-tambah lagi sejak negara menyatakan bahawa taraf bebas cukai ini dikurangkan. Hanya barang-barang tertentu saja. Tapi barang lain tidak ada lagi macam dulu. Jadi pelancong semakin berkurangan kabarnya saudara. Daripada 4 juta pelancong, cuma tinggal sekarang ni 1.2 juta saja. Itu dapatan daripada teman-teman saya yang menjalankan agensi pelancongan di Langkawi. Ternyata mereka memberitahu bahawa warga di Langkawi begitu terkesan. Dan sebentar tadi saya juga sempat berbual dengan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Langkawi. Beliau menyatakan harapannya kali ini supaya pimpinan negara dapat mengembalikan semula taraf bebas cukai di Langkawi ini supaya dapat digembeling semula ekonomi rakyat di Pulau Langkawi ini. Saudara, lain-lain tak ada pendapatan rakyat cuma menjadi nelayan, bukan nelayan laut dalam. Nelayan pantai. Dalam nelayan pantai, saudara, bila musim hujan, musim terkujur, tak boleh turun ke laut. Ini yang dikatakan makannya, pendapatan mereka, kais pagi, makan petang, kais petang, makan malam. Saudara. Dan Langkawi memerlukan pemimpin yang genetik, yang mampu merubah sistem ekonomi di Langkawi ini. Itu dapatan saya, saudara. Jangan kata saya bias, tidak. Calon-calon bertanding, sahabat saya, Datuk Syuhami. Beliau orang korporat, tapi saya heran Datuk Syuhami dia membesar di Alostar. Juga dia dulu dia syarikat di Seri Pinang, tak silap saya. Anda bertanding atas tiket parti Perikatan Nasional. Dan Tun Dr. Mahathir bertanding atas tiket Parti Pejuang. Kemudian ada satu daripada Pakatan PH, Pakatan Harapan meletakkan calon daripada Amanah. Benar, Pulau Langkawi ini juga memang kegiatan agamanya agak begitu bersemarak. Tetapi pengundi yang condong kepada PAS sekitar dalam 6,500. Ini kajian yang saya dapat, saudara. Jangan marah kat saya. Dan apa yang saya dapat, bahawa warga PAS di Langkawi juga, mereka nampaknya begitu kecewa. Apabila PAS, redha. Macam saya katakan, lambang PAS tidak digunakan dalam pilihan raya kali ini, tapi sebaliknya menggunakan lambang Perikatan Nasional. Inilah saya katakan akhirnya panji PAS tumbang di beberapa negeri. Dalam waktu pilihan raya kali ini ternyata panji PAS tumbang yang ada di Terengganu dan juga di Kelantan. Lain-lain nampak gayanya, saya nampak kekecewaan warga PAS. Sebab saya sempat berbual, sebab itu saya datang 2 hari saya sini. Sudah tak boleh betulkan kamera, nampak kurang sopan lah. Saya kurang sopan. Macam mana tu? Saya mungkin duduk terkangkang agaknya, saudara. Minta maaf, saudara. Terima kasih atas teguran, saudara. Saudara Queen Kasturi. Sebab kadang-kadang nak relax sikit, sakit pinggang, letih, saudara, jauh sangat. Queen, terima kasih ya atas teguran begitu. Maklum sajalah, saya ni insan biasa yang tidak sunyi daripada melakukan kesilapan dan sebagainya. Ini pun saya terpaksa pegang satu telefon lagi untuk melihat komen-komen daripada teman-teman dalam Facebook
Tapi dalam ini Instagram ada, saudara. Baik. Jadi kalau di Kedah saya nampak ada lebih kurang dalam 6, Pulau Pinang masih lagi kekal pada 3 kerusi. Di Perak saya nampak ada perkembangan walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerang Perak, mahu melakukan satu perubahan yang sebagaimana mereka lakukan saat pilihan raya yang lalu, iaitu PRU yang ke-14. Saya lihat warga Perak masih belum terkesan. Masih lagi mereka kekal mahu mengembalikan semula kerajaan negeri kepada kerajaan negeri dipimpin oleh UMNO Barisan Nasional. Begitu juga dengan kursi-kursi parlimen. Dapatan saya saat ini Perak akan menyumbang sekitar 16. Dan yang agak mengembirakan saya di Selangor, saudara, bukan nak cakap besar. Bukan nak cakap besar. Selangor, saya rasa boleh saya catatkan di sini. Sekitar 6 kursi. Walaupun ketua perhubungannya tidak bertanding di Tanjung Karang, Datuk Noh Omar, dan digantikan dengan ketua wanita, Datuk Habibah. Tapi warga Tanjung Karang kukuh semangatnya. Begitu juga di Ulu Langat, Saudara Datuk Johan Aziz. Dan di Kuala Langat, ketua wanita MRC. Nampaknya sudah pun gaining the ground, kata orang. Sudah meyakinkan pengundi. Begitu juga di kawasan Sabak Bernam, walaupun calon di Sungai Besar tu agak kontroversi, tapi nampak gayanya pengundi-pengundi tidak terkesan dengan apa yang dilontarkan. Tanjung Karang, kabarnya saudara Kuala Selangor juga, Tengku Zafrul is making the ground. Jadi kalau begitu saya menyangkakan ini saya orang kata agak kalkulasi jangkaan yang agak negatif. Bukan yang positif sangat saudara. Kalau saya katakan 6, itu tak termasuk lagi kawasan saudara Syam Jalil. Syam Jalil begitu juga di Gombak. Yang saya dah pergi ke Gombak sendiri, semangat di Gombak begitu kental untuk tidak lagi menerima Azmin Ali. Dan seandainya, ini dari segi capuan politik saudara, seandainya Amiruddin mengambil setengah daripada undi yang pernah diperolehi oleh Azmin Ali atas tiket Parti Keadilan, dan Azmin kekal dapat lebih kurang 50% daripada jumlah yang lalu, saya yakin Datuk Megat Iskandar Zulkarnain mampu mencapai kemenangan apabila undi di pihak Pakatan Harapan, pihak pembangkang berpecah. Ini saya benar mengatakan sebenarnya advantage ataupun memberi kelebihan kepada calon-calon UMNO Barisan Nasional, saudara. Dan di mana lagi? Di wilayah persekutuan, saya nampak masih lagi ada 3 harapannya, saudara. Tentu lagi saudara Datuk Johari Ghani, saya dipahamkan sudah pun gain the momentum yang terlalu jauh ke hadapan, meninggalkan saudara Khalid Samad yang berpindah daripada Shah Alam pergi bertanding ke kawasan Titiwangsa. Begitu juga saya difahamkan bahawa di Wangsa Maju dan Setiawangsa turut menggegarkan calon-calon daripada Pakatan Harapan. Ini dapatan saya, jangan marah dekat saya. Kawan-kawan mungkin mereka terlalu positif. Saya kata betul ke ni? Dia kata itulah yang berlaku sekarang ni yang berada di wilayah persekutuan. Saudara, dan di lemah pantai bekas pemain bola sepak, saya sendiri dah pergi sendiri tengok bagaimana semangat ahli-ahli UMNO di kawasan lemah pantai. Pilihan raya yang lalu kurang sangat, tapi kali ini mereka begitu berusaha untuk memenangi semula. Kerana difahamkan bahawa saudara Fahmi Fazil hanya sekadar jadi wakil rakyat dan kurang menyantuni. Katanya, saya tak tahu. Saya harap saudara Fahmi kalau menang kali ini, kenalah buat kerja balik. Sebab rakyat merasakan bahawa hanya sekadar isu, rakyat tak boleh makan dengan isu. Rakyat nak tengok macam mana kehidupan mereka dapat disantuni oleh pimpinan, terutama wakil-wakil rakyat. Saudara, itu di wilayah persekutuan. Di Negeri Sembilan nampaknya 4 kerusi itu mantap. Iaitu kawasan Rembau. Bukan di Port Dickson, ya. Rembau. Macam mana juga berlaku di Kuala Pilah. Ramai rupanya di Kuala Pilah, ketua armada sudah pun mengambil keputusan menutup semua cawangan-cawangan dalam bahagian Kuala Pilah. Anak-anak muda, sebab ini pengundi muda, armada, mereka sudah pun mendaftar menjadi ahli UMNO. Ini satu benda di saat-saat akhir ini bagi saya lah menggegarkan kepada parti parti PBM. Ya, saudara, untuk parti keadilan di Kuala Pilah itu tidak begitu mantap, saudara. Jadi mungkin calon di Kuala Pilah, di Jelebu. Jadi sebab itu saya katakan lebih kurang dalam 4 lah kita bagi, termasuklah Rembau,
ini Tampin. Tapi kita buat kiraan yang agak bukan terlalu positif, saudara. Di Negeri Sembilan, di Pahang, saudara. Di Pahang. Waalaikumsalam. Ni sahabat saya tiba-tiba datang menjelma. Ini orang kuat Barisan Nasional. Sabar, saudara. Sebelum saya beri pencerahan, saya tengah masuk ni keadaan ni. Ya, saudara. Sabar, saudara. Sahabat saya dia nak datang, nak masuk. Mungkinlah dia tahu saya tengah buat live. Bolehlah join saya sekali. Tapi saya meramalkan, ya, saudara, di Negeri Sembilan 4, di Melaka ada 4. Dan di Johor. Selama ni saya menyatakan bahawa di Johor sekitar dalam 18. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Onn Hafiz dia meramalkan 20. Nampak gayanya, saudara. Nampak gayanya besar kemungkinan ada tambahan daripada 18 itu. Contoh saya berikan apabila Datuk Mazli cuba membuat kempen di sekitar kawasan kawasan apa nama dia punya kawasan tu. Dewan orang ramai. Tak ada ada satu kawasan. So dia pergi kawasan Mazli is Simpang Renggam. Ya, dia pergi ke rumah kena halau, brother. Ini tak pernah berlaku, saudara. Calon-calon datang, selalu orang sambut. Kali ini mungkin. Sebab itu saya katakan dulu lagi, saudara, bahawa rakyat menyimpan dendam kepada calon-calon yang berjaya menjadi wakil rakyat tapi tidak melaksanakan tugas dan juga janji-janji mereka. Dan kali ini di Simpang Renggam, saya tengok dalam media sosial, dalam Facebook, saya terkejut apabila Datuk Mazli dihalau. Jadi kita pergi baliklah, kami tak mau tengoklah dengar ni. Tapi Mazli kata, inilah perangai orang UMNO. Saya pun satu hal lah, Datuk Mazli. Jangan terus tuduh sebab dia kata, saya bukan orang UMNO. Saya rakyat di kawasan Simpang Renggam. Dan mereka begitu terkesan dengan tindakan Datuk Mazli yang tidak menyantuni rakyat. Sebab itu, sebagai wakil rakyat, kalau anda tak berjaya menyantuni rakyat, tunggulah masa pilihan raya. Saya lihat, dalam keadaan begini, tentulah Saudara Hasni Mohamad akan mempunyai peluang yang lebih cerah lagi untuk memenangi kursi parlimen di Simpang Renggam. Itu di Johor, saudara. Dan di Pahang, saya pergi ke Bentong. Nampaknya Yong Tong Lai sudah di hadapan bersama dengan Yang Safira. Yang Safira, saya pun bersempati dengan Yong lah. Sebab di saat-saat beliau nak bertanding, mewakili parti DAP, tiba-tiba beliau mengalami keguguran. Tentulah ada dia punya disadvantage. Jadi Yong Tong Lai sudah berada di hadapan. Kali ini warga Tionghoa atau Cina di Bentong nampaknya mereka mau mengembalikan semula kursi Bentong ini kepada MCA. Dan macam saya katakan, saya pergi ke Temerloh, Saudara Syakar. Begitu juga di Maran. Walaupun hari ini isteri calon Maran telah pun dia dipecat daripada ahli UMNO, saudara, digantung ya. Saudara ini isterinya yang saya dapat laporan terkini lah. Saudara, sebentar lagi saya akan ulas, iaitu kemudian saudara, saya lihat di Pahang, Terengganu, nampaknya 3 kursi saja, saudara, tak lebih daripada itu. Jangan Batu Nisan, sudahlah, 3 kursi. Serta di Terengganu dan Kelantan, ada movement sedikit kepada 4. Sebab di Kelantan, wakil-wakil rakyatnya ataupun calon-calon yang didorong oleh PAS tidak menyantuni soal rakyat. Cerita lain tak ada, undi PAS masuk syurga. Masih lagi berbalik pada tahun 20 tahun dulu. Jadi rakyat sudah diundang kebosanan. Tahniah kepada saudara Datuk Jazlan di Macang. Khabarnya saya dapat, saya terima daripada Gua Musang. Gua Musang kali ini yang Berhormat Beliau Tengku Razali Hamzah dikabarkan bakal menang besar kali ini. Sebab biasalah di Gua Musang itu kawasan beliau, rakyat sentiasa mendapat perhatian dan sentuhan daripada yang Berhormat Beliau Tengku Razali Hamzah. Dan begitu juga di kawasan yang lain, saudara. Baik. Itu di Kelantan. Kalau kedudukannya di Kelantan dengan 4 kursi dan Sabah. Cuma saya harap saudara Alamin di Kimanis, anda baru saja dipilih dalam pilihan raya kecil dulu menang. Tapi kabarnya Kimanis ni ada sedikit masalah. Sebab sejak bila beliau jadi Timbalan Menteri, jarang balik kawasan. Tak tahulah, itu laporan saya dapat. Jadi saya kena bercakap yang benar walaupun beliau daripada UMNO. Dan sebab itu saya melihat, saya menjangkakan daripada Sabah mungkin 8 atau 9 kursi. Tapi setakat inilah, kalau Kimanis juga ada permasalahan, maka di Sabah besar kemungkinan 6 kursi parlimen dapat disumbangkan oleh UMNO Barisan Nasional. Artinya keseluruhannya adalah 90 kursi. Dan 12 kursi lagi kawasan Kelabu. Kelabu tu macam saya katakan di Kimanis. Nah, saudara, Kimanis, kalau saudara ini Alamin dapat menyantuni semula. Begitu juga di Sepanggar.
Datuk Yaakob Khan yang bertanding di Sepanggar, maka tentulah angka daripada 90 kursi ini akan bergerak kepada lebih daripada 90. Ini boleh menjadikan sampai ke angka, kalau saya lihat 12, bakal berartinya UMNO Barisan Nasional mantap saudara pada 102 kursi. Teman-teman yang nak mengundi nanti, ingatlah jangan bazirkan undi anda. Kalau parti itu dah ada di hadapan, apa lagi, ikut sajalah. Sebab ini dapatan saya. Mungkin ini tidak disenangi oleh teman-teman yang lain. Dan kalau itu berlaku, andainya Sarawak menyumbang 27 kursi. Saya meramalkan dulu 25 kursi. Tapi melihat perkembangan terbaru, sahabat saya daripada Sarawak melaporkan, daripada Kuching, saudara, daripada Limbang, mereka melaporkan bahawa parti pimpinan Abang Jo begitu mantap dengan 27 kursi. Dan Abang Jo telah pun melafazkan dia akan bersama-sama menyertai mana-mana parti yang dominan, yang majoriti di Semenanjung untuk membentuk kerajaan. Seandainya dengan kedudukan 102 kursi campur 27 kursi, artinya UMNO Barisan Nasional bakal membentuk kerajaan pada tahap 129 kursi. Mudah-mudahan ini terjadi, maka mantaplah kepimpinan. Okey, saya beri laporan apa yang berlaku, apa yang saya dapat. Besok mungkin berubah. Jangan saudara marah. Anda mungkin menyokong parti itu, parti ini. Boleh mengatakan saya ni wishful thinking dan sebagainya. Tapi ini laporan saya dapat, saudara. Jadi saya rasa saya besok akan balik ke Kuala Lumpur untuk melihat perkembangan-perkembangan yang lain, ya saudara. Itu di Kuala Lumpur masih lagi akan berlaku. Apa dik, pasal bateri? Nak cabut bateri? Okey, saya cabutlah bateri, tak ada masalah. Jadi maklum sajalah saudara, guna telefon cak ayam. Tambah-tambah lagi buat live di Langkawi ini, saya tidak menggunakan komputer macam di rumah saudara. Tak ada studio. Gitulah, ini orang kata tuber marhain saudara. Dan cuma sesuatu yang amat menyedihkan saya. Sebelum saya nak bercakap dengan sahabat saya yang baru masuk tadi, dia kalau masuk nanti tu tentulah saya jadi kelang kabut sikit saudara. Jadi saya melihat bahawa perkembangan-perkembangan yang berlaku, saya agak kecewa saudara. Saya amat kecewa di kalangan semua calon-calon. Tidak ada pun isu tentang pembangunan untuk rakyat, kecuali yang saya dengar daripada calon daripada Langkawi. Dia bercakap tentang nak membangunkan sosio-ekonomi, nak membangunkan tentang pulau ini macam mana perjuangannya. Dan yang agak menggembirakan saya adalah saudara Syam Jalil. Saya lihat saudara Syam Jalil menyatakan dia tak banyak pun, dia kata dia akan memperjuangkan 3 perkara. Iaitu persoalan tentang sistem peparitan ataupun sewerage. Memang tidak dinafikan Shah Alam sering kali berlaku banjir disebabkan oleh peparitan yang tersumbat. Artinya dia sudah pun nampak apa masalah. Dia sebagai wakil rakyat, dia akan menangani permasalahan sistem peparitan. Yang kedua, dia kata dia akan menyantuni masalah air. Memang pun warga Lembah Kelang sering kali mengalami masalah ketidakcukupan bekaran air. Sebab itu kita tengok kadang-kadang orang tinggal di flat yang tinggi, 10 tingkat, 12 tingkat, terpaksa pikul air bawa naik atas. Ini, menurut saudara Syam Jalil, ini adalah antara perjuangannya. Dan saya gembira sebab bila tengok dalam laporan saya dapat, dia pergi ke pasar-pasar malam, bukan hanya menjabat salam, bukan hanya memperkenalkan diri sebagai calon, tetapi beliau menghayati permasalahan warga pasar malam yang banyak terdapat di sekitar Shah Alam, dan beliau berjanji akan menangani masalah sosioekonomi di Shah Alam. Jadi saya katakan, itulah sepatutnya dilakukan oleh calon-calon. Bukan bercakap orang ni tak betul, orang ni tak betul, pimpinan ni tak betul, pimpinan ni tak betul. Bagi saya soal betul tak betul, itu bukan hidangan untuk rakyat. Rakyat nak tahu aku nak makan apa besok. Harga barang mesti disantuni. Ekonomi perlu disantuni. Rakyat tiada pekerjaan. Kemudian begitu juga dengan kehidupan yang semakin menurun. Ini apa yang dikatakan, masalah banjir sedikit dah salahkan UMNO Barisan Nasional. Saya melihat masih lagi tuduh-menuduh. Rakyat tak nak makan soal tuduh-tuduhan. Benar. Saudara buka pentas politik bercakap. Jadi akhirnya pentas politik jadi pentas majar lawak. Pentas sandiwara. Manusia bercakap soal politik yang bagi saya politik cacar marwah. Yang rakyat nak tahu ni, apa kamu nak bagi? Aku lapar. Ini yang saya rasa saya amat kecewa. Saya melihat dari segi laporan saya terima, walaupun datang daripada calon-calon UMNO pun,
Sama juga terikut. Sebab apa? Bila daripada pembangkang mula menyerang pimpinannya, mereka membalas. Ini yang saya rasakan tidak betul. Begitu juga ada calon yang gila nak jadi Perdana Menteri. Rakyat tak ambil kisahlah engkau nak jadi Perdana Menteri ke, engkau nak jadi kepala menteri ke, engkau nak jadi apa pun, rakyat tak ambil pedulilah, saudara. Yang rakyat nak tahu kau jadi wakil rakyat, kami letak kamu sebagai ahli parlimen, kamu nak santuni bagaimana? Apa yang akan kamu bawa di Dewan Rakyat untuk membincang soal kami? Bukan kamu nak jadi Perdana Menteri, kamu punya hal lah. Kalau kamu gagal nanti, rakyat akan buat usul undi tidak percaya. Tapi soalnya, perjuangan rakyat tidak diutamakan. Ini agak mengecewakan saya, saudara. Memang saya geramlah tengok benda begitu. Tapi buat apa boleh buat? Saya hanya sekadar penganalisa dan memberi pencerahan yang termampu mungkin, saudara. Itu saya laku. Baik, saudara. Di samping sebelah saya ini adalah saudara Datuk Zamil Ibrahim. Bila saya nak undang dia tu memanglah pemimpin yang agak kritikal, saudara. Apa khabar, Datuk Zamil? Khabar baik. Alhamdulillah. Sila. Terlebih dulu, bang, ayat kekanda tadi yang last kali tu tentang isu beberapa calon. Tetapi saya tengok bukan beberapa calon. Cuma seorang dua calon yang kadang-kadang dia tidak tahu membezakan sekarang ini pilihan raya ke ataupun pemilihan parti ke. Itu satu hal lagi. Ya. Mungkin dia tak tahu beza. Cuma sekarang ini setiap calon yang dipilih bertanding di kawasan tertentu. Ya. Ini bukan pemilihan parti. Ya. Jadi kita kena menyantuni kawasan yang telah kamu dipilih untuk jadi kamu calon. wakili. Ya. Kamu jadi calon. Ya. Jadi kamu nak cerita pilihlah saya untuk saya menjadi bakal Perdana Menteri, itu namanya bodoh. Saya minta maaf, ini namanya pemimpin yang bodoh. Saudara, pelan-pelan sikit, saudara. Live saya ni tak ada ayat begitu. Pelan-pelan, saudara. Jangan marah, saudara. Relax. Saya telah macam kekanda tadi pergi Pahang, Terengganu dan sebagainya. Saya juga menyantuni beberapa parlimen, terutama sekali pimpinan minta saya bantu di Padang Besar dan juga laporan saya alhamdulillah agak positif sekarang. Positif. Namun saya nak nyatakan di sini, laporan terkini pagi tadi kita dapat tahu tentang ada 2 pimpinan wanita yang digantung keahliannya. Ya. Jadi saya nak minta kepada rakan-rakan. Keahliannya dalam Parti UMNO. Yes. Sebagai dia ketua wanita tu. Ya, dia ketua wanita. Jadi kita nak minta rakan-rakan, terutama sekali isu tentang pencalonan. Ya. Apabila sahabat kita ataupun diri kita tak dapat jadi calon, jangan merajuk yang agak keterlaluan. Ya. Satu kerusi hanya untuk satu orang. Ya. Dalam satu-satu bahagian ataupun satu-satu organisasi itu, memang ramai pimpinan yang hebat yang boleh diketengahkan. Namun, kita kena ingat, kerusi itu ada satu. Ketua bahagian pun layak, timbalan, naik ketua pemuda, ketua semua layak. AJK bahagian untuk MIC, MCA, semua layak. Ya. Tetapi nak pilih satu. Ya. Jangan bila dah pilih, pimpinan buat keputusan, ada yang merajuk, ada yang tutup bilik gerakan. Ada yang sabotaj. Ada yang sabotaj. Saya nak ingatkan, saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan tu pimpinan di seluruh negara. Ya. Mata pimpinan peringkat pusat ada di mana-mana. Ya. Saya nak bagi tahu sekali lagi, sebab selepas ini kita akan ada pemilihan parti dan pilihan raya PRU yang ke-15 ini adalah bukan PRU yang terakhir untuk Malaysia. Ya. Jadi apabila ke depan ni ada lagi, macam ada 6 negeri. Ada pemilihan Dewan Negeri pula. Dewan Negeri ada 6 negeri. Kalaulah kalian buat begini, sebab saya nak ingatkan, sebab saya minta maaf, saya nak ingatkan, mata majlis pimpinan tingkat 38, pimpinan tertinggi parti, ada di mana-mana, ada di seluruh negara. Kalian buat silap, laporan akan sampai ke pimpinan pusat. Kalian buat sabotaj, akan sampai laporan. Jadi untuk itu saya mohon sangat-sangat, kita ada di Langkawi. Di Langkawi pun kita ada dengar sedikit-sedikit, tetapi nampak alhamdulillah. Cuma saya minta Redah sikit lah. Mula-mula je tak betul. Untuk peringkat awal, sebab mereka beranggapan. Dia sahabat saya, calon ni 30 tahun saya kenal dia. Dia ahli UMNO Langkawi sejak tahun 88. Dia bukan orang luar. Cuma apabila dia menjadi penjawat awam, dia tak boleh bergiat dalam politik. Tak boleh aktif. Jadi dia keluar. Dia keluar pun bukan pergi tempat lain. Keluar dari pulau ini
ke tempat kerjanya dalam negeri Kedah juga. Dia kalau start. Dia kerja dalam pentadbiran negeri Kedah. Jadi itu gambaran yang saya nak bagi. Macam contoh di Greek. Alhamdulillah sekarang dia dapat laporan. Okey, dia ketua pemuda UMNO Malaysia. Begitu juga Padang Besar. Dia ketua puteri UMNO Malaysia. Jadi saya harap sangat. Sebab sekarang ni momentum dah cantik dah. Momentum cantik. Kalian jangan dengar sangatlah. Sebab rakyat bukan mudah ditipu. Ya, kali ni. Mereka dah tahu dah siapa itu Pakatan Harapan. Dan saya terkejut juga tadi. Itu ada makcik dia bercakap. Ada 3-4 orang dalam media sosial. Saya nampak itu kenyataan yang jelas. Bahawa dia kata mereka kecewa dengan apa yang berlaku di Pematang Pau. Kerana katanya tidak ada pembangunan. Sibuk menangani isu-isu internasional. Kan? Jadi rakyat terkesan juga. Itu sebagaimana saya katakan saudara. Ahli parlimen ataupun wakil rakyat di Malaysia ni berbeza dengan negara luar. Wakil rakyat di sini, rakyat mengharapkan santunan. Rakyat nak dapat tahu apa yang ini boleh dilakukan oleh pimpinan. Bukan sekadar membuat dasar-dasar saja. Ini masalah di Malaysia ni. Tapi bila pemimpin tidak menyantuni masalah di peringkat yang diwakilinya, maka tentulah rakyat akan kecewa. Ini saya dengar dapatan saya, di Pematang Pau ada makcik tu dia bersungut dan sebagainya. Sebagaimana apa yang berlaku pada Majlis Malik dah kena halau. Tapi saya tak seronok dia di Simpang Renggam tu bila dia kata orang UMNO. Saya rasa jangan buat begitu. Jangan alihkan isu ini. Dah sebab di Simpang Renggam orang masih ingat sehingga sekarang. Betul di Simpang Renggam the free. Janji tu. Dan begitu juga dengan rakyat masih lagi ingat pentadbiran yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Lingkup habis penjagaan hotel di Langkawi ni. Saya nak beritahu di Pantai Cenang. Tuan-tuan boleh tanya kawan-kawan yang menjaga di Pantai Cenang. Boleh main bola. Kesian. 2 tahun sehingga akan ada hotel-hotel yang ditutup. Hotel-hotel ini penduduk tempatan kerja di hotel ini. Pendapatan mereka daripada sektor pelancongan lah. Jadi mereka masih ingat lagi siapa itu pimpinan Perikatan Nasional. Yang bertanding kali ni. Jadi kalau nak kira orang luar, calon daripada Perikatan Nasional orang Guang Cipta. Datuk Syuaimi. Itu betul lah orang luar. Macam calon kita Datuk Amir Shah. Dia orang sini. Tok dia ada kubur di sini. Sepupu dia ada dekat Berlambak dekat sini. Memang anak jati Langkawi. Sini. Okey Tok, berbalik daripada Langkawi ni saya dah bagi penjelasan tentang Langkawi tapi pelayar-pelayar juga nak mengetahui perkembangan di seluruh negara. Sebagaimana saya bangkitkan tadi, calon-calon banyak bercakap soal nak jadi Perdana Menteri. Ini yang saya runsingkan sangat. Rakyat tak ambil kisah lah kau nak jadi apa pun. Bagaimana pandangan you? Sekarang ini saya nak ingatkan terutama sekali calon-calon daripada Barisan Nasional. Parti lain tu lantak lah. Tetapi kita ni sebab parti lain kebanyakan buat pemilihan dah. Dan parti kita ini, Parti Barisan Nasional ni, selepas PRU akan diadakan pemilihan parti. Namun, saya nak nyatakan, jika Presiden memilih pimpinan yang dia suka, yang dia orang kata apa, tentu saja pimpinan tertentu tak jadi calon. Tak jadi calon. Kalau sesat ke, terpesong dan sebagainya. Dan satu lagi, saya nak beritahu kepada rakyat Malaysia di luar sana. Pimpinan Barisan Nasional lebih setahun yang lalu, sewaktu pilihan raya Melaka, Johor dah maklum dah. Muka-muka baru akan diketengahkan. Hampir 70% sekarang ni, 80%. Jadi yang lama-lama ni, kena fahamlah Presiden pengurusi Barisan Nasional dah maklum dah. Wajah-wajah baru. Dan ini jelas menunjukkan Barisan Nasional nak sentiasa nak meremajakan dan nak guna kepala otak yang sentiasa bernas dan cergas. Takkan selalu nak guna kepala otak. Saya bagi contoh, kepala otak Syahidan Kasim. Saudara, saya masih live ni, saudara. Saya live ni, saudara. Saya minta maaf, saya sedang live ni. Okey. Ya. Allah, kawan-kawan ni. Saudara, gitulah keadaannya. Sudah bini kat mana pula nak tekan. Itu dia dapat apa ini
di Instagram. Dah terkendala. Saya sebab tu kawan-kawan bila telefon saya ni, saya pun tak tahu nak buat macam mana ni. Saya ni pun cak ayam juga saya. Dia orang telefon jadi terganggu saya punya live ni. Sebab tu saya harap kawan-kawan teman-teman waktu saya buat live ni saya tak berapa pandai. Jadi tak apa kita buat ini kita macam mana ni? Kita reconnecting tak dapat ni. Aduh, hai tergendala dengan sedap. Sebab tu kadang-kadang saya tak marah lah anda menghubungi saya. Tak apalah kalau gitu keadaannya kita teman-teman di Instagram sabar dulu saudara. Apa yang saya buat Instagram saya off dulu, saya on balik. Ya saudara okey, saya off, saya on balik. Jangan risau. Kita masuk balik. Apa ada masalah kita buat dia bukan dia buat kita. Okey. Jadi teman-teman saya terpaksa buat begitulah. Saya tak tahu nak reconnect balik ke apa semua, tak tahu saya. Jadi teman-teman di Instagram bila terganggu begitu sabar-sabarlah. Maklum saya lah bila tengah-tengah saya bercakap ini masuk call. Bila masuk call saya tak jawab nanti dia orang kata saya sombong. Telefon abang pun bukan banyak. Iyalah saya. Telefon nilai live, telefon inilah. Itulah. Cak ayam lah katakan saya. Aduh, berharap teman-teman bersimpatilah dengan saya. Nak hubungi saya. Sebab memang pun hari ni kita buat live awal. Saya telah pun memberi penjelasan. Saya buat awal selalunya 9.30. Sebab kita ada program. Ya, hari ini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Ya. Kepada pihak calon Barisan Nasional 00 P004 Datuk Amir Shah kerana menjemput saya dan Datuk Seri Kamaijaz untuk satu program penerangan dalam Parlimen. Tapi saya tak boleh berkempen, saudara. Saya mana boleh berkempen. Saya ni pencerahan. Sebab tu saya datang. Ini nak melihat. Maksudnya saya seorang lah. Ya, saudara je pun bukan saya. Saya melaporkan apa yang berlaku. Itu saja. Saya ingat pun kita dua. Ya, apa-apa. Ni teman-teman saya kata mengatakan saya tak boleh berpihak. Saudara tak betul, saudara ni. Saya minta maaf. Buat koreksi sikit. Saya tarik balik kenyataan tersebut. Cuma orang panggil Pak Alhamdulillah macam tadi abang tanya. Alhamdulillah setakat sekarang ni kita tengok mood tu dah cantik. Terutama sekali apabila diminta memantau di Arau, Padang Besar dan alhamdulillah kita dapat laporan menyatakan kerusi yang pernah kita kalah iaitu di Parlimen Kangak. Nampaknya mood semakin baik di Kangak. Iaitu Fatul Bahri di sana. Jadi kita harap rakan-rakan semua pastikan perleh tetap kekal milik Barisan Nasional. Tetapi secara dapatan surat asli dia bagi saya dia kata dapatan dia. Saya tak tahu dari mana saya dapat. Dia kata 3P pula akan terlepas kali ini. 3P itu Perlis, Pulau Pinang, Perak. Mungkin. Ini masing-masing kita bebas untuk beri pandangan, saudara. 3P katanya. Masing-masing boleh. Kalau tuan-tuan mendengar kenyataan atau penceramah Anwar Ibrahim, Muhammad Sabu, seluruh negara suka pada mereka. Mereka dah dapat majoriti yang sangat-sangat dahsyat. Itu. Tetapi bila kita imbas balik yang kerap abang cakap, selalu abang ingatkan kepada penyokong-penyokong PKR dan sebagainya. Penubuhan parti PKR adalah untuk memastikan Dr. Mahathir jatuh. Tapi last kali PKR itu sendiri mengangkat Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Jadi kadang-kadang kita kesian kepada sahabat-sahabat lama saya dalam PKR ni. Jadi tak, bagi saya sekali lagi saya katakan saya amat kecewa kali ini pelarian kali ini di mana calon-calon tidak memperjuangkan soal rakyat. Soal masalah food security. Harga barang melambung. Telur naik. Hilang pun tak ada telur. Bukan dia orang tak ada telur. Telur ayam tak ada, saudara ya. Jangan salah artikan saya, saudara. Kemudian ini ekonomi yang merosot, anak-anak muda tak ada pekerjaan. Dan saya amat terkesan macam saya pergi 2 hari lepas, saya pergi ke Maran. Maran adalah kawasan Jengka. Jengka adalah kawasan Felda. Di mana di situlah letaknya pusat pengeluaran minyak kelapa sawit. Tapi peniaga-peniaga di Jengka sukar untuk mendapat bekalan minyak masak. Ini yang saya katakan apabila pimpinan tidak dapat menyantuni, tidak faham. Akhirnya rakyat sendiri, kawasan di Jengka itu sendiri tak dapat membeli minyak masak. Apa ni?
Ini yang saya marah. Dan saya agak syukur Syahniza dia kata dia akan berusaha kali ini untuk memastikan permasalahan yang dapat oleh rakyat dapat. Tapi calon-calon lain tak bercakap pun. Yang mereka bercakap, pertama, orang ni nak jadi Perdana Menteri. Yang kedua, nak jadi kerajaan. Yang ketiga, nak jadi kerajaan kerana pemimpin UMNO tak betul. Ini bagi saya bukan isunya. Rakyat tak mau dengar. You nak jadi Perdana Menteri, is up to you. You nak jadi Timbalan Perdana Menteri, is up to you. You nak jadi menteri pun, pasal itu anda punya masalah. Rakyat nak tahu besok makanan ada tak ada atas meja. Saya ngeri ni sekarang ni. Kita cuma sekarang ni dah berapa bulan ni, Datuk? 13. Dah 13 bulan. Artinya lagi 17 hari masuk bulan Disember. Kemudian 30 hari. 47 hari mendatang ini, apa nak jadi pada negara kita seandainya tsunami ekonomi melanggar negara kita. Kesan daripada merudumnya ekonomi dunia. Ini yang saya sabar-sabar malam bercakap soal ini. Saya lebih concern. Saya lebih memerhatikan soal rakyat. Ini bukan soal, kau nak jadi wakil rakyat, jadilah. Tetapi apa yang anda lakukan sepanjang musim pilihan raya kali ini? Nak jadi wakil rakyat, jadilah. Tapi kalau anda tidak menyantuni, yang apa yang anda lakukan, lain tak ada, orang ini tak betul, orang ini tak betul. Besok masuk parlimen, sama juga. Jadi sekarang ni berbaki 6 hari lagi. Ya. Saya nak nasihatkan kepada semua calon-calon. Ya. Kepada semua calon-calon, tolong buat manifesto kawasan masing-masing dan bercakap tentang isu kawasan masing-masing. Ya. Jangan duk pergi kacau kawasan lain. Betul. Jangan duk pergi kawasan negeri lain. Ya. Ataupun pemerintahan negara dan sebagainya, tak perlu. Betul. Sekarang bercakap tentang kawasan parlimen ataupun DUN yang kamu nak wakili. Cerita bagaimana? Cerita nak atasi bagaimana? Itu dia. Saya ambil contoh semalam, kebetulan saya bersama dengan calon di P004 Langkawi. Ya. Dia menyatakan nak buat itu dan buat ini. Tak perlu banyak. Ya. Di kawasan ni kamu cuma boleh settle ataupun ada keinginan untuk settle 2-3 perkara. Ya. Dan yang 2-3 perkara ini yang selalu dialami oleh kawasan parlimen masing-masing. Betul. Di parlimen masing-masing dia berbeza-beza masalah. Ya. Kamu tengok, kamu cek mana yang tengok live ini, Ya. pegawai-pegawai calon ke, kawan-kawan calon ke, di seluruh negara, tolong sampaikan. Ya. Zamel Ibrahim dan Datuk Seri Kamal Ijaz nak pesan, sebab kita dapat maklumat agak ketara, rakyat di pelbagai lapisan tak berapa berminat untuk dengar isu negara. Ya. Mereka nak dengar isu setempat, kawasan itu. Bukan nak jadi Perdana Menteri. Kawasan yang kamu nak wakili, yang kamu sedang kempen. Kamu kempen untuk kawasan itu tersebut. Apa masalah dia? Ya. Masalah parit ke, macam Isa Jalil cakap, masalah banjir. Betul. Betul. Satu Malaysia tahu Shah Alam, Ya. sehingga orang luar seperti saya pernah cakap. Betul. Kalau kereta second hand, kereta terpakai, kalau tahu daripada Shah Alam, kami tak mau beli. Ya, ya. Itu yang pernah kita cakap, sebab kawasan itu kita takut kita dapat kereta banjir. Betul. Jadi, apa masalah di kawasan lain? Di kawasan apa? Di Sungai Besar. Jamal, Datuk Jamal boleh cek. Tengok apa masalah. Saya dipahamkan Jamal mengetahui tentang isu nelayan dan sebagainya. Dan juga petani. Dia cakap isu itu. Saya tak dengar lagi Jamal cakap kita akan pastikan menang, saya nak jadi menteri. Tak dengar. Ya. Syabas Jamal. Begitu juga dengan kawasan lain, Simpang Renggam. Ya. Husni akan cakap apa? Di Johor Bahru dan sebagainya. Begitu juga di Langkawi, di macam tadi saya tengok juga satu live daripada TikTok. TikTok saya tengok ni anak muda di Johor Bahru. Mereka di apa nama tempat tu? Dekat Johor Bahru lah. Okey. Dia mengatakan bahawa dia kecewa sangat-sangat wakil rakyat, bukan daripada UMNO lah. Dan mereka tak menyantuni bila datang banjir dan sebagainya. Saya tengok, Allah, kenapa lah begitu? Why? You dapat gaji daripada duit rakyat, tiba-tiba anda tidak menyantuni masalah rakyat. Ada masa lagi sekarang. Ya. Besok 14, 15, 16, 17, 18. Ada 5 hari lagi. Calon-calon wajib cakap isu tempatan. Wajib cakap isu yang kalian nak wakili. Kalian nak wakili di parlimen, contoh di Kuala Selangor. Kamu cakap isu Kuala Selangor lah, tak perlu kamu cakap isu Padang Besar. Betul, ya. Isu Arau. Ya. Itu biar kami dan rakan-rakan lain yang tak jadi calon. Ya. Okey? Ni saudara Biskut Mary, berbahasalah terbaik mungkin. Saudara menggunakan nama Biskut Mary, anda tidak menyatakan bahawa saudara nama saudara siapa.
Dan anda juga daripada parti mana? Anda tak berani bercakap. Tiba-tiba biskut Mary. Berkenal lepas tu kata macai lah, barua lah. Ini tak baik saudara. Kita lah warga cinta damai. Kita tidak mahu bercakap. Mungkin anda pedih telinga. Sebab calon-calon anda menyatakan yang sebegitu. Anda marah. Saya memberi teguran. Saya haraplah biskut Mary itu nyatakan who you are. Beranilah bersikap sebab rakyat masih lagi ingat 22 bulan pemerintahan yang dilihat menipu rakyat. Kalian nak cakap apa? Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Pimpinan kalian masih ada dalam Pakatan Harapan. Masih lagi ada jadi menteri waktu Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Betul. Jadi kamu jangan salahkan Dr. Mahathir. Betul. Dia memang tak betul. Tetapi kalian yang betul, kenapa tidak tegur dia yang tak betul? Betul. Kalian masih ada dalam Pakatan Harapan. Pemimpin kalian yang duk tipu kalian masih ada dalam Pakatan Harapan. Begitu juga pimpinan dalam Perikatan Nasional. Masih ada juga yang masih bertuankan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang saya minta maaf. Moral dia rendah pun kalian nak kalang kabut juga. Saya bila Zamir dah teruk tu saya dah goyang. Sebab saya tak mau cerita soal personal. Maksudnya bukan. Maksud dia saya nak nyatakan. Pimpinan dalam Perikatan Nasional macam tadi saya bagi contoh. 2 tahun merananya orang di Pulau Langkawi. Pantai Cenang, penyaga tutup, bunuh diri ada. Ini pemimpin yang rakyat nak pilih lagi jadi pemimpin. Tak reti sikit lockdown. Tak reti je sikit darurat. Ni apa punya dan sibuk nak jadi Perdana Menteri. Lepas tu nak jadi Perdana Menteri. Yang PAS pula sibuk mengkafirkan orang masuk pangkal pasal inilah antara contoh. Ini keadaannya saudara. Tuan guru yang pernah cakap dulu apa ni kapiak dah apa semua. Ulang balik disik. Disik. Ketua pemuda kan tak silap. Betul. Ketua pemuda Makna kata di sini anak buah daripada Menteri Besar Kedah lah. Jadi apa ni? Menteri Besar Kedah lah tu. Yalah dia daripada kawasan Sik. PAS kawasan Sik. Ini anak buah dia lah. Tak sepatutnya begitu saudara. Jadi apa cerita? Kita masuk berkempen ni bukannya masuk kempen pangkat UMNO apa ini masuk neraka. Kita nak tahu apa masalah di Sik. Di Sik tu masyarakat ni mereka penuri getah ataupun penanam kelapa sawit ataupun penanam padi. Apa masalah? Baja cukupkah? Harga padi macam mana? Harga getah macam mana? Ini yang saya nak tahu daripada setiap calon-calon yang bertanding. Tapi tak ada. Ini yang saya marah sebenarnya. Mungkin dia orang hantar laporan ke tempat lain. Kita tak dapat. Tidak, Saudara. Saya telefon saya semua untuk WhatsApp. Semua calon tu ada di tangan saya. Di laporan pegawai-pegawai yang mengiringi kita selalu berhubung. Dapat berhubung. Apa yang bercakap. Jadi saya minta. Saya dipahamkan daripada semalam lagi ke kandar kita ni rasa kurang senang. Sebab duk cerita calon-calon di seluruh negara. Sibuk nak jadi Perdana Menteri. Sebahagian lah. Sebahagian kecil lah bang. Sebahagian kecil. Betul. Sebahagian kecil yang kadang-kadang kita anggap dia kurang matang. Dan satu lagi kita boleh anggap dia kurang ajar. Minta maaf. Betul. Sekarang ni saya nak bagi tahu, saya cakap cara lemah lembut. Kita sedang hadapi perang dengan musuh sebenar. Jadi selalu saya ingatkan kawan-kawan yang lain. Sebab dulu saya suka tembak rata. Tetapi ada teguran daripada Perdana Menteri Ismail Sabri kepada saya. Jangan tembak kaki kawan. Jadi sekarang ni saya nak ambil kata-kata Perdana Menteri itu untuk bagi tahu kepada pimpinan tertentu. Terutama sekali yang jadi calon. Di Sungai Buloh. Sabar. Jangan tembak kaki kawan ketika ini. Tak baik. Nak tembak, lepas pilihan raya, kita lawan tembak. Sekarang ini, kamu jaga kawasan kamu di Sungai Buloh. Kalau kawan-kawan lain, kerana kamu punya kenyataan telah ganggu kempen kawan-kawan lain. Anda bertanggungjawab. Tolong. Kawan-kawan lain duk tengah kempen dengan cantik dan baik. Kamu buat manifesto untuk Sungai Buloh. Kawan lain buat manifesto untuk Kuala Selangor, Sungai Besar, Kuala Langat dan sebagainya. Pastikan presiden bagi kamu jadi calon di situ bukan untuk kamu kalah. Untuk kamu menang. Sebab 70%. Kamu menang, bawa satu angka kepada Barisan Nasional. Kalau tahu kata nak kalah, lebih baik kita bubuh pemimpin-pemimpin ataupun kita tak payah bertanding di situ. Tapi kita pilih, kita anggap kamu hebatlah kami pilih kamu di situ. Jadi pastikan kamu menang.
bincang ataupun buat manifesto untuk Sungai Besar. Ya, ya. Sahabat lain untuk Kuala Selangor, Arau, Padang Besar, Kangak, Aluk Stak, Merbuk, Sungai Petani dan sebagainya. Pakat jaga kawasan masing-masing. Dan tolong pantau, ambil santuni masalah rakyat di kawasan. Itu yang saya nak. Yang kamu dicalonkan. Ya. Tak perlu duk sibuk tentang isu nak jadi pemimpin negara dan sebagainya. Sebab saya juga teringin nak jadi Perdana Menteri. Kalau saya cakap, kenapa kalian ada seorang dua nak cakap, kata saya tak boleh. Ya. Kamu tak boleh, saya pun tak boleh. Kamu boleh, saya boleh. Jadi sekarang ini, minta maaf. Ya. Terkasar sikit. Ya. Sebab, saya minta maaf. Geram. Tolonglah. Ya. Saya sebut nama dia sikit. Ya. PJ, tolong. Sekarang ni time kita nak buat pilihan raya. Ya. Parti ni, semua parti sama. Ya. Perlembagaan pun hampir sama. Ya. Cuma ada garis-garis panduan Ya. yang rakyat Malaysia, saya suka parti ini, kita suka parti ini. Semua parti tidak sesat termasuk DAP. Ya. Saya bila sebut DAP ni, saya satu lagi yang agak mengecewakan saya. Ya. Dan betul terang saya cakap, saya agak kecewa. Ya. Yang dok bergaduh sama-sama kita. UMNO dok balun PKR, PKR dok balun PAS, PAS dok balun UMNO dok balun PBM, PBM balun UMNO, Semua Melayu. Semua Melayu. Tapi DAP calon dia tepuk tangan, tak bercakap apa pun. Kita pun jarang dengar DAP hentam MCA. Betul tak ada? DAP hentam MIC, gerakan. tak ada. Gerakan hentam DAP. Tak ada. Gerakan hentam MCA tak ada. Jadi ketika ini, saya nak bagi tahu tak perlulah nak attack lebih-lebih apa semua. Semua parti yang bertanding ketika ini, semua parti berdaftar dan semua parti ataupun ahli parti tak tahu lagi nak masuk neraka ataupun syurga. Ya, sabar-sabarlah saudara. Jangan duduk kata ni jangan pangkah ni. kita berbalah sama sebangsa, akhirnya orang lain yang mengaut keuntungan. Ini yang kata jong pecah. You yang kenyang. Yes, akhirnya dia orang menang gitu, dia orang tak ada masalah. Kita yang berterabur. Saya waktu tidak mengizinkan saya, sudah lewat sampai lebih sejam. Masuk saya Datuk Zamil ni, telinga saya pun bingit. Dia cara dia begitulah. Saya tidak begitu. Saya selalu berpesan pada teman-teman, kita warga cinta damai, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Yes. Ya, jadi kalau saudara tak bersetuju, santunilah dengan secara harmonis. Cari-carilah, sentuh-sentuhlah ikatan persahabatan. Berpolitik untuk meramaikan, meraihkan demokrasi. Berpolitik untuk menyantuni teman-teman. Bukan untuk maki hamun, menuduh orang itu korupsi lah, menuduh orang itu penyangok lah dan sebagainya. Cukuplah warga bangsa kita berbalah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Kalau ada masa, mungkin besok tak sempat. Lusa. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara.